Assalamualaikum, nama saya Nur Khatijah binti Abdullah, bernombor matrik DB190063. Nama saya Spencer Gadi Ana Andrew, nombor matrik DB190059. Hai, salam sejahtera. Nama saya Jelfikasi LPL Biamojino, nomor matrik AP190226. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Siti Farisha Amira binti Zulkifli, nombor matrik AP190478. Saya ingin menceritakan tentang budaya masyarakat Cina di Malaysia. Masyarakat Cina di Malaysia merupakan masyarakat Kaum kedua terbesar di Malaysia. Agama yang diamalkan oleh masyarakat Cina adalah agama Buddha. Makanan tradisi masyarakat Cina antaranya adalah kuih bakul ataupun nian gao yang diperbuat daripada tepung pulut dan berbentuk seperti dodol. Yang kedua pula adalah kuih bulan, iaitu sejenis kuih Cina yang sering dimakan suatu perayaan pertengahan musim luruh. Dan yang ketiga pula adalah lolok, yang masih menjadi kegemaran sehingga kini dan masih lagi dijajal. Lolok atau dikenali sebagai sate celup merupakan makanan ringan yang diperbuat daripada sayur-sayuran, daging dan juga makanan laut. Yang keempat pula adalah baku teh. Secara harfiahnya bermaksud daging bon teh. Esensi dari hidangan ini adalah terletak pada harum sup siap dengan bermacam-macam jamu dan rempah yang digunakan untuk memasak. Terdapat pelbagai budaya berpakaian masyarakat Cina. Antaranya ialah yang pertama, samfu. Samfu ini dipakai oleh dua golongan, iaitu perempuan dan lelaki. Bagi perempuan, ia merupakan pakaian harian bagi wanita di rumah. Ia juga digemari oleh wanita yang berusia yang kerja di ladang, lombong dan rumah. Ia diperbuat daripada kain yang halus, tidak bercorak dan berbunga halus. Bagi lelaki, ia merupakan pakaian yang longgar, mempunyai butang di hadapan dan mempunyai leher yang tinggi seperti baju Melayu. Masyarakat Cina di Malaysia ini tidak gemar memakainya. Bagi lelaki, kain ini diperbuat daripada kain yang lembut seperti kain sutera. Budaya berpakaian masyarakat Cina yang kedua ialah Hanfu. Hanfu ini merupakan pakaian masyarakat Cina merujuk kepada dinasti Tang pada tahun 1618 hingga 907 dan Mi 1368 hingga 1644. Busana Hanfu ini merupakan busana tradisional masyarakat Cina merujuk kepada abad ke-17. Pada zaman yang moden ini, Hanfu dipakai oleh peminat Hanfu dan sejarah Cina pada perayaan-perayaan istimewa. Budaya berpakaian masyarakat Cina yang terakhir ialah Cheongsam. Cheongsam ini mempunyai leher yang tinggi, mempunyai butang di hadapan, ketat di pinggang dan mempunyai belahan di kiri dan kanan. Ia diperbuat daripada kain jenis sutera, satin dan kain jenis lain yang lembut. Terdapat 3 unsur warna bagi pakaian masyarakat Cina di Malaysia. Yang pertama ialah warna merah. Ia merupakan melambangkan tenaga. Yang kedua, warna putih. Ia merupakan pemikiran yang jernih dan moral yang baik. Dan yang terakhir ialah warna hitam. Warna hitam merupakan keberanian dalam diri dan ia merupakan pengetahuan, kebijaksanaan, komunikasi dan perjalanan. Adat perkawinan masyarakat Cina di Malaysia. Ada 4 adat perkawinan. Yang pertama merisik, yang kedua meminang, yang ketiga bertunang dan yang keempat berkawin. Yang pertama merisik. Merisik adalah cara mengetahui latar belakang gadis tersebut. Latar belakang yang dititik beratkan seperti nama, keturunan, perlakuan, dan perwatakan. Ada 2 cara untuk merisik. Yang pertama, bertanya terus kepada rakan gadis tersebut ataupun melalui perbincangan. Yang kedua, ada meminang. Wakil pihak lelaki akan pergi ke rumah pihak perempuan untuk membincangkan hal-hal perkawinan seperti jumlah hantaran, peruntukan meja dalam jamuan dan sebagainya. Setelah kedua-dua pasangan saling mengenal dan bersetuju untuk berkawin, maka majlis pertunangan akan dilakukan. Yang ketiga, bertunang. Hari pertunangan akan dilakukan berdasarkan kalender Cina dan bintang kelahiran pasangan. Pertunangan akan dilakukan di rumah pihak perempuan. Upacara bertukar cincin akan dilakukan dan pihak lelaki akan memberikan hadiah besar kepada pihak perempuan seperti limau, ampau, manisan, arak, dan lain-lain. Yang keempat, majelis perkawinan. Majelis perkawinan akan dilakukan pada tarikh yang ditetapkan. Jika berlaku kematian di kalangan keluarga perempuan sebelum majelis perkawinan, maka perkawinan akan ditangguhkan pada tahun hadapan ataupun selepas 100 hari. Dalam majelis perkawinan, adat minum teh dan sikat rambut akan dilakukan. Akhir sekali,
pasangan pengantin akan menandatangani surat perkawinan sebagai bukti perkawinan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang adat kematian masyarakat Cina. Apabila berlaku kematian, mayat akan dibersihkan dan dimandikan. Setelah itu, mayat akan disolek dan disapu minyak wangi. Kemudian, mayat akan dimasukkan ke dalam keranda kayu yang berukir dan bersalut logam. Kebiasaannya, susunan mayat akan menghala ke pintu yang membawa maksud kerelaan untuk meninggalkan dunia. Tarikh untuk pengebumian akan ditentukan oleh paderi Cina. Bagi pakaian si mati dan ahli keluarga, si mati akan dipakaikan dengan pakaian tradisional ataupun pakaian cantik. Bagi ahli keluarga pula, mereka perlu memakai pakaian berkabung seperti warna hitam ataupun biru sahaja. Mereka tidak dibenarkan untuk memakai baju berwarna merah dan juga tidak dibenarkan untuk memakai barang kemas kerana dianggap mempersendakan si mati dan juga keluarganya. Untuk menghormati pemergian si mati, setiap ahli keluarga, saudara mara dan juga sahabat perlu meratapi pemergian si mati. Sebelum menghantar mayat ke kubur, mereka akan membaca sedikit mantra untuk si mati, dan sewaktu mengiringi mayat ke kubur, lagu-lagu tradisional dan juga keagamaan akan dimainkan. Tempat pengebumian memainkan peranan yang penting kerana kawasan tanahnya lebih tinggi adalah lebih baik jika dibandingkan dengan kawasan tanah yang rata. Tanah perkuburan yang dihias dengan menarik melambangkan kekayaan si mati sewaktu hidup, dan ahli keluarga akan memasukkan pelbagai jenis harta milik si mati untuk ditanamkan bersama. Kesimpulannya, berdasarkan penyelidikan yang kami jalankan, Masyarakat Cina di Malaysia sememangnya mempunyai pelbagai jenis budaya Dan terbukti, budaya masyarakat Cina ini Masih diamalkan sehingga hari ini. Terima kasih.